Berbanyak kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat bersama dalam sesi tazkirah ataupun kuliah ataupun majlis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, yang kita laksanakan pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a min qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyat rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakara Allah fi man 'indah. Di mana bila kita melihat kepada hadis tersebut, dia memaparkan kepada kita bahawa orang-orang yang menuntut ilmu ini dipayungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibentangkan sayap-sayap malaikat kepada mereka, dan bersama kita pada hari ini insya-Allah ada di kalangan kita ni para malaikat. Mungkin kita tak dapat lihatlah malaikat kan. Mungkin memang kita tak dapat lihat malaikat tu. Saya ingat kalau kita lihat malaikat, ramai ikut yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Tapi malaikat akan merupa kepada bentuk yang lain lah. Okey. InsyaAllah pada hari ini saya ada sedikit pembentangan ataupun slide untuk dipaparkan. Boleh Ustaz ya? Boleh Ustaz. Okey. Kenapa tak keluar ya? Skrin pun tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita masih lagi berada dalam mood hijrah. Kita masih lagi berada dalam mood hijrah. Setiap kali, setiap tahun, perkara ini kita sambut di Malaysia secara berterusan sehinggalah ke hari ini. InsyaAllah dia akan berpanjangan ke sampailah bila-bila. Kerana apa? Ini adalah salah satu untuk kita memperingati perjuangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Nabi dalam memartabatkan agama Islam. Dalam memartabatkan agama Islam. Hijrah ini adalah suatu bentuk perubahan. Hijrah merupakan salah satu bentuk perubahan. Dan bila kita sebut suatu perubahan, maka dia akan berkait dengan satu pengorbanan. Jadi bila berlaku pengorbanan, akan adalah perubahan ataupun situasi baru yang akan wujud di kalangan diri kita ataupun sekeliling hidup kita. Kalau dulu kita daripada kampung datang ke bandar, daripada kampung datang ke bandar untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk merubah hidup. Merubah hidup. Jarang orang datang ke bandar ni daripada kampung yang kata dulu kata cukup-cukup makan, dia berpindah ke bandar kata tak apalah aku duduk bandar pun cukup-cukup makan. Jarang berlaku. Biasanya kebiasaannya, adatnya adalah dalam kalau kita nisbahkan kepada hidup seorang manusia, dia berhijrah daripada kampung ke bandar adalah untuk merubah hidup. Daripada dulu hidup kemiskinan, mungkin akan bertapak ataupun bertapak sedikit demi sedikit untuk merubah hidup kepada yang lebih baik lagi. Tapi fokus kita pada hari ini adalah hijrah, di mana kita akan sebut sedikit berkaitan dengan sejarah. Sejarah daripada tidak lain dan tidak bukan adalah sejarah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat. Bagaimana hijrah yang dilakukan, bermulanya hijrah itu merubah hidup umat Islam sehinggalah kepada kita hari ini menerima satu nikmat yang tidak ada nikmat yang paling besar, itu nikmat Islam itu sendiri. Jika Nabi tak melakukan hijrah, walaupun Allah menyuruh, Allah kata Allah membenarkan, mengizinkan. Allah tak suruh Nabi, Allah tak perintah Nabi untuk berhijrah, tapi Allah mengizinkan Nabi untuk berhijrah. Allah mengizinkan Nabi untuk hijrah. Sebab itu dalam sirah Nabawiyah disebutkan, bila mana Allah mengizinkan Rasulullah untuk berhijrah, Rasulullah pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq dan dia mengatakan, wahai Abu Bakar, bahawa aku telah diizinkan oleh Allah untuk pergi, untuk keluar.
Itu kata-kata yang disebutkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Maka kat sini kita faham bahawa keizinan yang diberikan oleh Allah SWT merupakan suatu pilihan kepada Nabi. Bayangkan kalau Nabi tak pergi berhijrah, apa yang berlaku? Mungkin Islam tu tak akan sampai kepada kita hari ini. Tetapi Nabi adalah seorang manusia yang paling taat, paling patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia memilih untuk berhijrah itu. Dan Nabi tahu bahawa bila berlaku perhijrahan akan berlaku suatu rombakan yang besar dalam institusi agama Islam itu sendiri. Jadi ini dia berkaitan dengan hijrah. Apa yang dikatakan hijrah? Iaitu perpindahan daripada satu tempat kepada satu tempat. Nah, saya sebutkan di awal tadi, daripada kampung ke bandar. Kan? Daripada hidup kawasan setinggan ke kawasan perumahan yang elok. Kan? Daripada kerja yang mungkin dahulu orang kata kerja kontrak kepada kerja yang lebih tetap, lebih bagus. Itu perpindahan daripada satu tempat ke mana. Maksud tempat bukanlah lokasi, tetapi situasi. Dia merangkumi banyak aspek dalam kita mentafsirkan berkaitan dengan tempat itu sendiri. Perpindahan daripada satu tempat kepada satu tempat. Mungkin dalam organisasi kita ini perpindahan daripada satu jabatan, dalam satu jabatan mungkin dalam jabatan itu ada unit-unit itu sendiri. Dari daripada unit itu kepada unit ini. Kan, daripada unit itu kepada unit ini, contoh dalam kewangan banyak bahagian-bahagian unit-unit yang ada dalam kewangan. Jadi perhijrahan itu kalau kita lihat secara positif, dia akan memberi manfaat yang sangat besar kepada individu itu sendiri. Yang pertamanya kita lihat contohnya perpindahan daripada satu unit kepada satu unit dalam satu jabatan. Sudah pasti yang pertama dia akan memberi ilmu, maklumat ataupun pengetahuan yang lebih. Kan, daripada duduk terperak tempat yang lama kan, daripada mula kerja sampai lah pencen, itu je yang dia tahu kan. Jadi tidak berkembang dari segi pengetahuan. Kemudian dia akan berkembang dari segi pengalaman. Ini merubah suatu aspek dalam kehidupan seorang manusia. Kemudian hijrah yang kedua iaitu berkaitan dengan perpindahan Nabi. Sudah pasti hijrah ini adalah hijrah yang satu-satunya hijrah yang berlaku dan tidak akan ada hijrah lagi selepas daripada ini. Perpindahan Nabi daripada kota Mekah kepada kota Madinah. Kerana apa? Kerana ancaman daripada penduduk Madinah, penduduk Quraisy Madinah terhadap Nabi SAW dan juga para sahabat dan umat Islam yang ada pada masa itu. Penghijrahan ini dilakukan kerana melihatkan kepada kedukaan yang berlaku, kehinaan yang dilemparkan kepada umat Islam pada masa itu. Ini salah satunya maksud yang dikatakan hijrah itu tadi. Kemudian hijrah itu merupakan perihal penghijrahan, iaitu berlakunya konteks, berlakunya perubahan, berlakunya perjalanan Nabi itu. Berlakunya perjalanan Nabi itu. Perihal berkaitan dengan hijrah. Saya tak nak menguraikan lebih dalam berkaitan dengan maksud hijrah ini kerana kita akan pergi kepada konteks perbincangan kita iaitu hijrah satu pengorbanan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Peristiwa hijrah. Yang pertamanya sejarah yang mengubah penafsiran falsafah hidup manusia. Suatu sejarah yang mengubah penafsiran falsafah hidup manusia. Maknanya kalau sebelum ini tidak pernah berlaku proses hijrah itu. Tidak pernah berlaku peristiwa hijrah itu. Di mana-mana Nabi pun, kalau kita lihat tidak ada berlaku peristiwa hijrah, maksudnya penghijrahan Nabi ini dalam konteksnya, Nabi berhijrah bersama umatnya. Nabi berhijrah bersama umatnya. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS, dia berhijrah dengan keluarganya. Dia berhijrah dengan keluarganya. Tapi dengan konteks Nabi SAW ini penghijrahan yang akan mengubah falsafah hidup manusia. Kerana apa? Kalau kita lihat penduduk Mekah itu sendiri dari sisi sirahnya, mereka tidak akan pergi ke lain-lain tempat kecuali mereka akan kembali kepada kota Mekah itu sendiri. Pergi ke mana? Pergi kerana urusan perniagaan, urusan perdagangan. Kan? Bila habis saja berdagangan, dia akan balik kepada Mekah. Kerana dekat situ mereka ada sifat yang dikatakan sifat as-sabiyah.
kuatnya pegangan mereka terhadap puak-puak dan suku-suku mereka. Jadi bila berlaku sejarah penghijrahan ini, maka akan berlaku campur aduk, maka tidak akan dari segi konteks asabiyah itu dikurangkan oleh Nabi SAW. Ya, sebab tu kita lihat penghijrahan daripada Kota Makkah kepada Baitul Madinah disebut mereka yang berhijrah dinama muhajirin. Ya, disebut golongan muhajirin. Kemudian di Kota Madinah ada golongan ansar. Kan? Jadi ini yang berlaku konteks perubahan pandangan manusia pada ketika itu, bahawa hijrah ini bukanlah suatu bentuk yang disebut sebagai melemahkan ataupun menjatuhkan martabat manusia, tetapi sebenarnya dia menjadikan manusia lebih maju lagi, lebih orang kata berketamadunan lagi dari segi kehidupan. Hijrah bukan suatu itos sejarah semata-mata. Apa maksud dia? Bukan sejarah, bukan etos ini, bukan maksudnya bukanlah segala bukan hanya sekadar dipaparkan sebagai watak yang berlaku dalam sejarah semata-mata. Hijrah ini bukan hanya memaparkan peristiwa ataupun watak yang berlaku dalam sejarah itu. Contohnya peristiwa bagaimana Nabi SAW ketika mana nak berhijrah itu, bila malamnya itu, bila kaum Quraisy mengetahui bahawa Nabi akan keluar daripada kota Mekah, mereka telah mengepung rumah Nabi SAW. Dan dalam peristiwa itu kita pun sedia maklum bahawa Nabi meminta Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk tidur di tempat pembaringan Nabi dan menggunakan selimut Nabi. Jadi bukan hanya mengisahkan watak yang berlaku dalam sejarah itu semata-mata, tetapi sebenarnya dia membuka mata manusia, membuka minda manusia bahawa penghijrahan adalah suatu perkara yang sangat penting. Terutamanya peristiwa hijrah Nabi SAW membuka mata seluruh umat manusia bahawa kita menikmati nikmat keislaman itu sehinggalah ke hari ini. Kemudian yang ketiga itu melepaskan keterikatan jiwa manusia terhadap dunia. Bagaimana peristiwa hijrah yang dipaparkan oleh Nabi SAW merupakan suatu pengorbanan, yang disebutkan suatu pengorbanan. Kita baru masuk sedikit pengorbanan, iaitu bagaimana sahabat-sahabat meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan saudara mara, meninggalkan anak dan isteri. Pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apa? Kerana sayangkan iman dan Islam dalam diri mereka. Lepaskan segala keterikatan jiwa terhadap dunia, harta yang mereka miliki, perdagangan yang mereka miliki, perniagaan yang mereka miliki, ternakan yang mereka ada, semua mereka lepaskan kerana untuk berhijrah bersama Nabi SAW. Ini dikatakan pengorbanan. Kita akan masuk berkaitan dengan itu sedikit masa nanti. Kemudian yang ketiga, yang keempat, iaitu suka duka perjalanan hidup perjuangan kebenaran, pejuang kebenaran. Bukan hanya sekadar berhijrah daripada kota Makkah kepada kota Madinah, suka duka yang berlaku semasa meninggalkan segala keperluan yang ada di kota Makkah itu, kemudian sampai ke kota Madinah hidup happy, tidak tuan-tuan dan puan-puan. Kerana di kota Madinah juga ada banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Peristiwa-peristiwa yang berlaku yang boleh menjadikan seseorang itu sama ada kuat keimanan dia kepada Allah SWT atau menjadikan dia lagi lemah. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, sahabat-sahabat yang berhijrah kepada Nabi ini, kebanyakannya, saya sebut kebanyakannya. Kerana apa? Kita akan tengok kemudian. Kebanyakan mereka kuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat pegangan mereka kepada agama Islam. Di situlah bermulanya, bertapaknya Islam. Di situlah bermulanya kemegahan kepada perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana peristiwa hijrah ini. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, iaitu mengubah pandangan manusia terhadap dunia. Secara total 300 ataupun umat Islam yang bersama dengan Nabi SAW dalam hijrah ini, pandangan mereka terhadap dunia itu berubah 360 darjah. Berubah segala-galanya. Kenapa? Kerana di sinilah intipati peristiwa ini. Berlakunya hijrah ini adalah
apa yang diarahkan oleh Allah SWT kepada Nabi, dan Nabi memanggil mereka yang beriman yang mengikut bersama dengan Nabi ini untuk mengubah hidup mereka terhadap dunia. Okey. Dalil kepada hijrah ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan biasa mendengar dalil ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Kenapa dimulakan dengan amalan bergantung kepada niat? Kerana peristiwa hijrah itu sendiri. Sebab tu bila Nabi sebut setiap amalan dimulai dengan niat, kita gunakan dalil ini untuk segala amalan kita hari ini. Tetapi kalau kita fokus kepada dalil ini, dia fokus kepada proses hijrah atau peristiwa hijrah itu. Kerana apa? Di dalamnya itu disebutkan dalam hadis ini, innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang yang mengikut yang dia niatkan. Maksudnya dalam peristiwa hijrah itu ada sahabat-sahabat yang berhijrah bukan kerana nak sangat ikut hijrah Nabi, tetapi ada niat yang lain. Sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi kan, dia tahulah benda ni semua kan. Semua daripada Allah SWT. Kita kadang kita tak tahu niat sahabat kita kan, cakap baik dengan kita kan, baik-baik dengan kita pun kadang kita tak tahu niat dia macam mana kan. Contohnya kalau dah 10 tahun sahabat tak datang jumpa dengan kita, tiba-tiba jumpa dekat kedai makan kan, dia tegur kan, tegur okeylah baik, kemudian 2-3 hari dia call balik kan, dia call balik. Dia ada dua perkara lah, call balik itu sebab nak merapatkan hubungan silaturahim, yang kedua kerana ada kepentingan tertentu. Ini pernah berlaku pada diri saya lah kan. 20 tahun tak jumpa kawan ni kan, 20 tahun tuan-tuan, 20 tahun jumpanya dekat kedai shopping komplek kan, shopping komplek, tegur semua tukar nombor telefon kan, berborak lama jugalah, bukan dalam setengah jam macam tu borak kan, lama. Kemudian bila dah berpisah itu, bagilah nombor telefon masing-masing, dan 3 hari telefon balik kita kan. Kita dah anggapkan bahawa sajalah nak call kita, nak kata nak hubungan, nak berbaik nak menjalin hubungan silaturahim dan sama betul, rupanya tak ada nak lain kan. Ini perkara-perkara yang kita sendiri tak tahu kan, tapi Nabi dia lain, dia tahu. Kemudian maka siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang hijrah kepadanya. Maka itu yang Nabi katakan, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Kerana apa? Dalam hijrah Nabi ini ada sahabat yang berhijrah bersama Nabi ini kerana nak menumpang hijrahnya, nak menumpang ke kelompok ataupun kumpulan berhijrah ini untuk ke Mekah. Untuk apa? Untuk berniaga dekat sana. Sebab kalau kita tengok dari sirah Nabi, sejarahnya itu, kota Mekah ke Madinah tu jauh perjalanannya tu. Kan, kalau kita pergi umrah, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang pergi umrah atau pergi haji kan, daripada Mekah ke Madinah nak naik bas tu sampai 6 jam 7 jam kan. 6 jam 7 jam. Jauh perjalanannya, pagi kadang kan salah 8 jam pun boleh sampai kan. Jauh perjalanannya tu, jauh jaraknya tu. Perjalanannya agak jauh. Jadi dalam perjalanan yang jauh itu naik bas tuan-tuan. Kalau jalan kaki, jangan cakap lah kan. Ganda lah mungkin seminggu baru sampai. Mungkin seminggu baru sampai kan. Bas pun laju 120 km sejam. Kita berjalan kaki berapa kilometer sejam je kan. Jadi perjalanannya itu, kalau kita lihat sejarah daripada kota Mekah kemudian nak sampai kota Madinah ni, kalau golongan perdagangan ni ataupun orang yang berniaga pada zaman itu, mereka akan menghadapi perkara-perkara lain, contohnya lanun-lanun darat kan, perampakan, rompak, mencuri dan sebagainya. Jadi mereka menumpang hijrah Nabi ini, mereka menganggap bahawa bila menumpang itu keselamatan mereka akan terjamin. Begitu juga dengan ada di kalangan sahabat yang menumpang hijrah Nabi ini kerana nak berjumpa dengan mata airnya. Nak berjumpa dengan mata air dekat Madinah.
pelik juga kadang tu, macam mana dia orang boleh jumpa, boleh apa ni, ada awek dekat Madinah kan. Mungkinlah masa mereka pergi ke Madinah itu berniaga, berkenan dekat awek sana, balik kat sini. Kemudian bila dah ada peluang bersama dengan Nabi hijrah ramai ni, mereka pun pergi ke sana. Sebab tu Nabi katakan innamal a'malu bin niyyat. Nabi tahu bahawa dalam setiap ataupun pada golongan ataupun sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi ini, hijrah itu bukan kerana Allah dan Rasul semata, tetapi kerana perniagaan dan kerana untuk berkahwin dengan perempuan yang ada di kota Madinah. Jadi ini dia berkaitan dengan dalil bagaimana yang disebutkan sebagai dalil utama dalam membicarakan peristiwa hijrah itu sendiri. Ya. Tapi yang penting dekat sini, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Bila sebut siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat sebab pahala bagaimana dia niatnya itu kerana Allah dan kerana Rasul. Intisari daripada hijrah ini, yang pertama kedukaan dan kepahitan hidup. Ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kedukaan dan kepahitan hidup, kan, yang berlaku di kalangan sahabat Nabi dan diri Nabi SAW sendiri. Hidup dekat Mekah itu bukanlah suatu kehidupan yang bukan kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang kata mengembirakan Nabi. Ini setelah Nabi mengaku bahawa dirinya itu adalah Nabi. Sebelum Nabi mengaku dirinya Nabi, kehidupan baginda adalah seperti mana masyarakat Arab. Kalau kita ungkai ke sedikit kehidupan masyarakat Arab ni, bila kita sebut zaman jahiliyah, jahiliyah ni jahiliyah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Yang kita tahu jahiliyah ni dari segi pemikiran yang ortodok, yang tak terkehadapan. Ya. Saya sebutkan satu contoh. Ya. Saya sebutkan satu contoh. Contoh ini berdasarkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bila disebut kita sebutkan konteks perkahwinan zaman jahiliyah, konteks perkahwinan zaman jahiliyah, dekat situ dia ada 4 jenis perkahwinan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertamanya perkahwinan sebagaimana perkahwinan kita hari ini. Perkahwinan kita hari ini, contoh bagaimana tuan-tuan? Macam biasalah, lelaki pergi meminang perempuan, perempuan menerima pinangan lelaki. Kemudian bila dah setuju, tetapkan tarikh, dah tetapkan tarikh, tetapkan hantaran, kan? Dah tetapkan hantaran, kemudian berlakulah majlis pernikahan, kan? Pernikahan tu, majlis tu bergantunglah, kalau yang kaya buatlah mewah sikit, yang miskin tu buatlah secara ala kadar. Kan itu konteks yang biasa berlaku pada hari ini. Konteks yang biasa berlaku pada hari ini. Yang kedua, konteks perkahwinannya itu, iaitu yang ini yang dikatakan bermulanya jahiliyah ini, iaitu di mana seorang suami akan menyuruh isterinya itu pergi berzina dengan lelaki pilihan suaminya. Oh, pelik kan, kasar sikit lah, minta maaf tuan-tuan ya. Kita nak gambarkan bagaimana pandangan yang katakan jahiliyah itu tadi. Ya, seorang suami akan menyuruh isterinya pergi berzina dengan seorang lelaki pilihan suaminya. Kenapa? Bila suaminya itu memilih lelaki, kenapa suaminya memilih lelaki? Kerana suaminya melihat bahawa keturunan lelaki ini ada keturunan yang kata baka yang baik-baik. Maka baik-baik kan. Dah jadi macam kuda pula kan. Macam lembu kan. Lembu kita nak cari baka yang baik-baik, kita ambil baka yang import, contohnya limousine ke Cherokee ke Charolais ke kan, itu baka yang baik-baik kan, daging yang banyak. Ini berlaku zaman jahiliyah. Maka suaminya tadi menyuruh isterinya ini berzina dengan lelaki pilihan suaminya. Kemudian apa? Bila dia dah mengesahkan bahawa isterinya dah mengandung anak kepada lelaki tadi, bahawa bila isterinya itu mengandung anak lelaki tadi, barulah suaminya datang tidur bersama dengan isterinya. Tapi sepanjang isterinya bersama lelaki yang lain tadi, yang pilihan suami tadi, suaminya tak akan hidup bersendirian, menjauhi, duduk jauh, kan? Tak nak bersama, tak nak hidup, tak duduk bersama dengan isteri lah.
Tetapi bila dah isterinya mengandung, barulah suaminya datang bersama dengan isterinya tadi. Tidur bersama dengan isterinya. Kemudian anak yang dilahirkan oleh isterinya itu akan dinasabkan kepada suaminya itu. Itu kata jahiliah tadi. Ya. Itu perkara kedua dari segi urusan perkahwinan. Yang ketiga ini agak kata memalukan lah. Yang ketiga iaitu seorang perempuan. Seorang perempuan akan ditiduri oleh lelaki kurang daripada 10 orang. 10 orang ataupun kurang daripada 10 orang lelaki akan meniduri seorang perempuan. Kemudian bila perempuan tu mengandung, kemudian dia akan memanggil 10 ataupun semua lelaki yang menidurinya tadi. Dia akan memanggil lelaki meniduri tadi. Kemudian dia mengatakan bahawa bila lahir saja anak tu, dia akan memilih antara 10 orang lelaki itu nasab ataupun ayah kepada anak tadi. Ya Allah. Itu masalahnya. Kita tak tahu mana satu kan. 10 orang tu dipilih ikut dan dia nak pilih siapa. Dia pilih yang ni handsome, dia ambil yang ni. Dia kata tu anak dia. Dia nasabkan kepada lelaki pilihan tadi. Itu dia kata jahiliah. Yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat seorang perempuan ditiduri oleh ramai lelaki. Lebih daripada 10 orang lelaki. Kemudian bila perempuan itu mengandung, kemudian melahirkan anak, anak itu diserahkan kepada seorang dukun. Anak itu diserahkan kepada seorang dukun, kemudian dukun itu tadi dia akan memilih antara ramai-ramai lelaki yang dipanggil tadi, menjadi ayah kepada anak itu. Ini dikatakan perkara jahiliah yang berlaku pada zaman itu. Bila Nabi sampai saja, Nabi turun saja, Nabi memansuhkan semua perkara itu. Kerana nak menjaga institusi kekeluargaan, kerana nak menjaga institusi manusia itu sendiri. Kerana apabila dilihat kepada 3 perkara atau 4 perkara yang lain itu, seolah-olahnya itu bukan soalannya, dia seperti dia dikategorikan sebagai zina. Ini yang nak katakan nak menjaga nasab manusia. Dan ada juga yang lain, contohnya bila berlaku peperangan, perempuan ataupun kaum atau puak yang kalah itu akan ditangkap dan perempuan yang kalah itu akan dijadikan sebagai hamba kepada yang menang. Dan yang menang ini boleh menjadikan perempuan tadi sebagaimana dia melakukan kepada isteri dia. Itu salah satu. Jadi ini yang selain ataupun apa yang berlaku dalam konteks hijrah, dalam konteks jahiliah. Banyak lagi perkara itu dari segi institusi keluarga. Kalau kita lihat dari segi institusi kewangan, institusi kewangan ataupun perniagaan ataupun institusi martabat manusia zaman itu, golongan bangsawan, golongan yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai pangkat, mempunyai harta yang banyak dan sebagainya, mereka ada rules kepada kehidupan masyarakat pada masa itu. Apa yang mereka katakan perlu dilakukan, apa yang mereka katakan perlu dilaksanakan oleh golongan bawahan. Jadi bila kita lihat Nabi turun, Islam datang, maka perkara ini dibuang oleh Islam kerana dia nak mengangkat institusi ataupun mengangkat darjat manusia itu kepada sama rata di sisi agama Islam. Yang ini yang bila berlaku perkara ini, Nabi ubah perkara ini, cuba ubah sedikit demi sedikit di kota Makkah, tetapi tidak berjaya. Kemudian ini yang berlaku penentangan golongan Quraisy kepada Nabi SAW. Dan bila berlaku penentangan ini yang dikatakan sebagai kedukaan dan kepahitan hidup seorang Rasul dan para sahabat pada masa itu. Kemudian berlakunya kegembiraan dan kejayaan bila berlakunya proses hijrah daripada Mekah dan sampai ke kota Madinah. Di kota Madinah, penduduk kota Madinah menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat dengan kegembiraan. Itu yang kita bisa sebutkan, tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Yang kita laung-laungkan. Suatu kejayaan, suatu pengorbanan yang memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam pada masa itu. Suatu kegembiraan dan kejayaan.
intisari daripada hijrah Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana ini firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kenapa saya memilih ayat ini? Kerana pada ayat ini berlakunya suatu peristiwa di mana pengorbanan seorang nabi, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Walaupun pada asasnya ayat ini menceritakan bagaimana Allah nak menciptakan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Bila Allah sebut nak menjadi khalifah di muka bumi ini, maka malaikat pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, adakah engkau nak menjadikan di bumi ini orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Yasfiku ad-dima' iaitu menumpahkan darah. Padahal kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni sentiasa bertasbih dan memujimu ya Allah. Siapa dia? Malaikat. Malaikat bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui dengan apa yang kamu tidak ketahui. Bila Allah sebut khalifah ini, dia terpalit kepada diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita khalifah di muka bumi ini. Kita ada tanggungjawab kita di muka bumi ini. Bila kita ada tanggungjawab di muka bumi ini, maka keterikatan kita kepada Allah SWT itu tidak boleh diputuskan. Kita tak boleh putuskan hubungan kita dengan Allah SWT. Bukanlah maksudnya kita putus itu kita tak ingat Allah, kita putus. Tidak, maksudnya putus itu kita tidak mengaku bahawa Allah itu Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Keterikatan kita kepada Allah SWT ni akan berpanjangan sehinggalah kita mati. Sebab tu dia selalu dalam Islam disebutkan supaya kita sentiasa mengingat Allah SWT. Ingat Allah setiap masa, ingat Allah setiap waktu. Dalam keadaan pandemik sekarang ini pun bukan kekuasaan kita nak menghilangkan semua perkara, semua masalah yang ada sekeliling kita hari ini. Kita dah berusaha selama ini, mungkin dah masuk 2 tahun. Frontliner dah berusaha, bermacam-macam perkara yang dah dibuat, bermacam-macam kaedah yang dibuat, bermacam-macam SOP yang dibuat. Tapi bila dilihat kes yang semakin meningkat setiap hari ini, kadang-kadang mendukacitakan kepada kita. Tapi usaha tetap usaha, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kita masih ada Allah SWT untuk mengangkat segala musibah yang berlaku pada diri kita hari ini. Bila Allah sebut saja nak menjadi khalifah, malaikat bertanya, adakah engkau nak menjadikan suatu makhluk yang akan berbunuh-bunuhan, menumpahkan darah di muka bumi ini? Inilah yang berlaku semasa kependudukan Nabi SAW dan sahabat di Mekah itu sendiri. Kita tahu bila berubah bagaimana ditindih dengan batu yang besar di tengah padang pasir yang perik. Kan, padang pasir ni kalau tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah itu, kalau kita duduk dekat padang dia tanpa pakai slipper, tuan-tuan, tanpa pakai slipper, berjalanlah dekat padang tu. Padang di sekitar kota Mekah aja, bukan padang pasir tu, sekitar kota Mekah tu. Duduk kat situ, itu pun kita tak tahan, tuan-tuan. Apatah lagi Sayyidina Bilal berwabah ini pada masa itu, mana ada rumah, mana ada pondok, tuan-tuan. Pokok pun tak ada. Padang pasir yang memang jauh daripada kota Mekah tu, ditindih dengan batu dekat situ. Kan? Tapi yang keluar daripada mulut dia, ahad, 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 ahad. Ini yang kita nak gambarkan bahawa pengorbanan yang berlaku pada para sahabat Nabi SAW itu perlu kita ambil iktibar. Nabi SAW diuji dengan berbagai-bagai masalah. Nabi yang dijamin oleh Allah SWT, yang diasuh oleh Allah SWT, yang dijaga oleh Allah SWT, yang bersih, suci hatinya seorang manusia di muka bumi ini pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita manusia yang banyak salah ini, adakah ujian yang datang pada kita itu kita nak lari, nak lepas macam tu saja? Setiap ujian yang datang kepada kita, dia memberi manfaat yang besar kepada kita di kemudian hari. Sebab tu kalau orang yang sentiasa berfikiran positif, berfikiran positif ini maksudnya
Susah nak dapat fikiran positif, tapi kita cubalah usaha diri kita untuk berfikiran positif. Kenapa? Bila orang yang berfikiran positif ini, masalah yang datang kepada kita adalah suatu peluang bagi hidup dia. Dia tak menganggap bahawa masalah itu suatu perkara yang menjatuhkan dia, tapi peluang bagi hidup dia. Sebab tu bila berlakunya hijrah ini, hijrah yang bukan kita fokus pada hijrah Nabi, tapi hijrah pada diri kita ini. Contohnya pertukaran. Pertukaran, mungkin sebahagian daripada staf kita ada yang terpaksa bertukar cawangan, kan? Bertukar cawangan. Saya tengok orang bertukar cawangan pada awal ni, yang selama saya bekerja ni lah, bila saya lihat, bila dengar sahabat ni kena tukar cawangan, dia pada awalnya dia nampak macam kemurungan sikit. Kan? Nampak macam kemurungan sikit, macam stres kan. Tapi bila lama-lama tu saya tengok dia kata, "Oi, syok," kata. Kan? Syok. Sebab apa? Dia tak merasai kemanisan itu lagi. Dia merasa mungkin, alamak, sebab mungkinlah, iyalah, pandangan manusia ni kadang-kadang bila kita kena berpindah tempat tu, banyak perkara yang kita fikirkan. Banyak perkara yang kita fikirkan, bagaimana nak menyusahkan diri dan sebagainya, bagaimana urusan di rumah, bagaimana urusan anak-anak, bagaimana macam-macam. Kan? Di peringkat awal tu mungkin dia agak down sikit. Tetapi kalau kita fokus balik, kita tune balik kita punya corak pemikiran ataupun akal kita supaya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku ini, insya-Allah seorang tu akan merasakan perkara yang dialami dalam hidup dia itu ada satu perkara yang dirancang oleh Allah SWT. Wa makaru wa makarallah wallahul khairul makirin. Kamu merancang, Allah juga merancang, tapi perancangan Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Al-Quran merakamkan pelbagai peristiwa. Yang pertamanya, peristiwa berkaitan dengan penciptaan manusia sebagaimana dalil yang sebut di atas tadi. Bagaimana Allah mengatakan, aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Ini adalah penciptaan manusia. Maknanya Allah nak cipta manusia, Allah bagi tahu pada malaikat dulu. Maknanya bila Allah bagi tahu pada malaikat itu, maka malaikat itu walaupun pada awalnya terkejut, tetapi bila Allah merakamkan perkara ini secara detail dalam Al-Quran, maka malaikat mengakui bahawa penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan makhluk di muka bumi. Asalnya tak tahu. Bila tak tahu, sebab apa? Sebelum manusia ada di muka bumi ini, malaikat melihat berlaku pertumpahan. Pertumpahan apa? Di kalangan jin yang hidup di muka bumi ini. Sebelum kita ada jin dah ada kat dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan. Pertumpahan jin tu bergaduh. Jin suka bergaduh. Kan? Golongan jin ni suka bergaduh. Sampai bila cipta manusia, dia nak cari gaduh pula dengan manusia. Kan? Dah cipta manusia ada kat bumi, dia nak cari gaduh pula dengan manusia. Hari inilah contohnya yang kena rasuk dan sebagainya tu kan. Cik gaduh lah tu. Al-Quran merakamkan penciptaan manusia secara jelas dalam Al-Quran. Allah merakamkan penciptaan manusia secara jelas dalam Al-Quran. Kan? Daripada darah seketul, daripada air mani, Allah rakam satu persatu, jelas. Daripada air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi seketul daging, kemudian daging menjadi tulang, kemudian tulang itu dibaluti oleh daging-daging, kemudian ditiupkan kepadanya roh, kemudian dicatatkan kepadanya kematiannya, rezekinya, jodohnya, sampailah manusia terkeluar daripada perut ibu dan menjadi manusia mengenal dunia hari ini. Bila manusia dah kenal dunia pada hari ini, maka Allah rakamkan dalam Al-Quran peraturan-peraturannya. Ini dia peraturan-peraturan yang perlu manusia ikut. Allah rakamkan bagaimana kehidupan manusia ini perlu dipandu oleh beberapa perkara. Contohnya dari segi perhubungan manusia dengan manusia, berhubungan manusia lelaki dan perempuan. Allah dah tulis satu-satu. Aku ciptakan lelaki dan perempuan untuk apa? Untuk kamu kenal mengenali. Kan Allah ciptakan manusia itu berpuak-puak, berkaum-kaum. Kan? Ya ayuhan nas inna ja'alnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, aku jadikan kamu lelaki dan perempuan. Untuk apa tuan-tuan jadikan ni? Untuk kita saling kenal mengenali. Dalam kitab tafsir mengatakan kenal mengenali itu adalah untuk berkahwin.
Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kamu ini berpuak-puak, berkaum-kaum. Kan? Sebab tu hari ini tak jadi masalah kan. Melayu kahwin dengan Jerman, Melayu kahwin dengan Korea, Melayu kahwin dengan Jepun. Puak-puak dan berkaum-kaum. Kan? Satu persatu Allah guide kat manusia ni dalam Al-Quran. Satu persatu, tuan-tuan. Satu persatu. Setiap perkara, tidak ada satu perkara pun yang terlepas. Ma faratna fil kitabi min syai'. Allah kata, tidak, aku tinggalkan suatu perkara itu, semuanya aku rakamkan dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah merakamkan bahawa penerokaan manusia di muka bumi ini. Penerokaan manusia di muka bumi ini. Apa dia penerokaan ni? Yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Yang Allah katakan dekat situ, bila selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghi min fadlillah. Maka bertebarlah kamu di muka bumi Allah ni untuk apa? Untuk kamu ambil kelebihan-kelebihan yang ada di muka bumi ini. Ini penerokaan manusia kepada muka bumi. Dan bukan Allah suruh kita sembahyang semata-mata, bukan Allah suruh kita membaca Quran semata-mata tanpa menghiraukan dunia. Dunia ini sebahagian daripada keperluan hidup sebab kita hidup kat dunia. Tapi bukanlah dunia ini menjadi keutamaan kita. Bukan dunia ini menjadi keutamaan. Kemudian dari segi yang lainnya, rakaman daripada Al-Quran itu sejarah pertumbuhan umat manusia dengan para Nabi dan Rasul. Bermulanya bila? Bermulanya daripada penciptaan Adam itu sendiri. Dah ada pertembungan daripada Qabil dan Habil. Ini pertembungan pertama manusia di muka bumi. Kemudian berlarutanlah sehinggalah ke hari ini. Even sampai Nabi tak ada pun manusia masih lagi bertembung sesama manusia. Itu yang berlaku dekat Syria, yang berlaku dekat Palestin. Kan? Pertembungan dia tak akan selesai sampai kiamat. Sampai kiamat. Tak akan selesai sampai. Dia tak akan selesai sampai kiamat. Kiamat barulah habis semua. Okay. Kemudian bila berlaku semua perkara, tiga perkara di atas, penciptaan manusia, penerokaan manusia di muka bumi, sejarah pertembungan manusia dengan Nabi dan Rasul, maka dekat akhir sekali Islam tertegak. Islam tertegak. Sebab tu kalau kita tengok hijrah Nabi SAW itu, bermulanya pertapakan Islam secara kukuh di kota Madinah dan berkembangnya Islam ke seluruh dunia bermula daripada situ. Bermula di situ. Tetapi puncanya itu adalah hijrah itu tadi, tuan-tuan. Puncanya itu adalah hijrah. Dan dalam konteks hijrah itu, saya dah terangkan di awal tadi, maka dekat situ banyak perkara-perkara yang memerlukan pengorbanan. Saya sebutkan tadi. Pengorbanan ni apa? Meninggalkan harta, meninggalkan ternakan, meninggalkan saudara mara, meninggalkan isteri, meninggalkan anak. Ini semua pengorbanan. Nak menggambarkan bahawa nak menegakkan ataupun nak mengubah hidup kita ini, nak mengubah hidup kita kepada perkara yang lebih baik itu, perlukan kepada pengorbanan. Perlukan kepada pengorbanan. Untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, kemewahan hidup di dunia, untuk mendapatkan ketenangan hidup dunia, perlukan pengorbanan. Iktibar peristiwa hijrah. Yang pertama memerlukan kekuatan mental. Kekuatan mental, tuan-tuan dan perempuan, kan? Bukan senang nak tinggalkan semua benda yang kita dah biasa, kan? Yang kita dah biasa, yang dah menjadi darah daging, itu bukan senang. Terutamanya kalau kita tengok perkara lain, iaitu pengamalan-amalan adat-adat di kota Mekah itu sendiri, bukan senang. Macam hari inilah hari ini. Kita nak tinggalkan amalan-amalan yang menjadi darah daging, darah daging orang terdahulu. Kan, darah daging orang terdahulu yang buat secara berterusan, kan, kita nak tinggalkan amalan-amalan itu susah. Tetapi memerlukan kekuatan mental. Kekuatan mental. Sebab tu saya sebutkan tadi, fokus akal kita, fikiran kita biarlah lebih positif. Lebih positif dalam untuk untuk kita menuju kepada perubahan yang lebih baik. Mental kena kuat, tuan-tuan. Mental kena kuat. Kekuatan yang seterusnya itu kekuatan fizikal. Kekuatan fizikal. Ini salah satu kata sumber untuk kita mendapatkan kekuatan mental. Kan?
Mental kuat, fizikal tak kuat, guna juga. Tapi kalau kekuatan fizikal kita asuh, maknanya dari segi cara pemakanan kita, kemudian cara hidup kita, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita melakukan pekerjaan. Dan bila ada kekuatan mental digabungkan dengan kekuatan fizikal, maka dia akan menjadikan seseorang itu menjadi lebih kukuh lagi pendirian dia. Kemudian yang terakhir adalah keazaman. Dalam istilah lain kita sebut istiqamah. Bila sebut istiqamah inilah yang menjadikan seseorang itu sukses dalam kehidupan dia. Bila digabungkan ketiga perkara, kekuatan mental, kekuatan fizikal dan istiqamah, keazaman untuk mengubah hidup, insya-Allah dia akan mendapat kejayaan di kemudian hari. Perkara ini sangat penting kerana apa? Kita berhadapan dengan berbagai masalah hari ini. Contohnya bagi orang yang nak menyambung pelajaran, nak menyambung pelajaran dalam sama ada master ataupun PhD, kan? Ketiga-tiga perkara ini sangat penting bagi hidup mereka. Sangat penting, kan? Setakat ada kekuatan mental, kekuatan fizikal, tapi azamnya itu dia agak longgar sikit. Susah, tuan-tuan. Tapi kalau keazamannya kuat, insya-Allah dia akan memandu kepada kekuatan mental dan fizikal untuk terus berjaya dalam hidup. Apatah lagi kehidupan kita hari ini nak melakukan pengorbanan dalam penghijrahan kita untuk kehidupan yang lebih baik. Maka ketiga perkara ini, elemen ini perlu kita terapkan dalam diri supaya keazaman itu ataupun fokus kepada penghijrahan itu akan berlaku dengan lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Justru hijrah adalah pengorbanan. Hijrah adalah pengorbanan untuk membawa perubahan. Hijrah adalah pengorbanan untuk membawa perubahan. Dia tak boleh lari. Mesti genggam perkara ini. Perubahan yang ada dalam hidup kita, yang kita hendak dalam hidup kita, perlukan kepada pengorbanan. Pengorbanan yang kita buat itu perlukan kepada fokus, iaitu perubahan di masa hadapan. Hijrah adalah pengorbanan untuk membawa perubahan. Islam mengajar kita elemen-elemen ini perlu diterapkan dalam kehidupan kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini ada sebaik-baik umat yang aku ciptakan. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, iaitu kamu mencegah, kamu menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah daripada keburukan. Kita ni adalah umat yang terbaik. Sebab dalam elemen agama Islam itu ada perkara yang disebut sebagai mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita ni, kalau agama lain tu tak ada. Minta maaf cakaplah, memang tak ada pun. Kalau ada pun hanya juzuk by juzuk, tidak secara menyeluruh. Kan? Tidak ada secara menyeluruh. Contohnya kalau berlaku maksiat dalam agama kita, berlaku perzinaan, Islam tak menyuruh berlaku perzinaan. Tetapi dalam agama lain dibenarkan untuk berzina. Dia tak panggil berzina, dia kahwin dahulu, nikah kemudian. Kahwin dahulu, nikah kemudian. Maknanya dia membenarkan perkara itu, tapi dalam agama Islam tidak membenarkan perkara itu. Sebab nak menjaga maslahah nasab keturunan manusia. Yang pertamanya dari segi solat. Ini perkara paling utama dan paling tunjang dalam kehidupan kita. Solat, iaitu untuk mengelakkan kita berlakunya perkara syirik, mengubah daripada perkara syirik kepada ketauhidan kepada Allah SWT. Yang ini berlakunya pada zaman Nabi SAW itu. Nabi menyuruh, menghalang, Nabi melakukan perkara ini, iaitu mengubah kehidupan masyarakat jahiliyah pada masa itu daripada menyembah berhala kepada mentauhidkan Allah. Sehinggalah pada hari ini mungkin kalangan umat Islam tak ada yang menyembah berhala. Tetapi kita menyembah kepada perkara yang menjurus kepada kesyirikan. Kan? Kita tak nak perkara itu. Jagalah solat ini betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan. Jagalah solat ini betul-betul. Susah bagaimanapun, sibuk bagaimanapun kita,
ingatlah solat tu dalam kepala, ingat sentiasa. Ya, ingat solat dalam kepala kita. Ya. Sebab tu kalau dalam pernah Tok Guru saya beritahu, dia kata kalau kamu nak merasakan lapang hidup kamu, nak merasakan lapang, sebab tu kalau kita tengok masa apa semua ini adalah anugerah Allah kepada kita. Allah yang memberikan anugerah masa tu kepada kita, kan? Bila sebut kamu nak lapangkan hidup kamu, nak lapangkan masa kamu itu, maka solat di awal waktu. Solat di awal waktu, masuk je waktu solat, maka kita akan merasakan masa selepas solat itu panjang, lapang bagi kita. Sebab tu kalau orang yang melewat-lewatkan solat ini kadang-kadang terkejar-kejar dengan kerja dia, nak solat lagi kan. Terkejar-kejar, masa dia rasa macam Allah pendek masa kan. Sebenarnya tak, kita yang memendekkan masa itu. Tapi Allah sebenarnya dah bagi kelapangan pada kita, maka kalau masuk solat, tunaikan solat waktu. Okey. Banyak lagi ni tuan, masih tinggal minit lagi kan. Kemudian yang kedua, rezeki, mengubah zat pencari haram kepada yang halal. Kan? Dalam konteks kehidupan kita hari ini, kita bekerja mengikut masa 8 hingga 5. Kan? Dan 8 hingga 5 itu saya pasti, saya yakin di kalangan kita, masuk diri saya sendirilah, tak semuanya waktu 8 hingga 5 itu kita penuhi dengan waktu kerja yang hakiki. Kadang-kadang kita berborak, kadang-kadang kita berchatting, macam-macam. Jadi untuk mengubah keadaan itu supaya rezeki yang dapat itu ada halal, maka masuklah konteks dalam itu adalah konteks sedekah, infak harta kita sedikit. Infakkan harta kita. Niat kita untuk kita menjadikan waktu yang kita luangkan kepada perkara yang tidak berfokuskan kepada kerja kita itu supaya menjadi halal bagi kita. Ya. Ubah perkara ini, rezeki bukan senang, tapi insya-Allah kita boleh buat. Kemudian seterusnya, sujud ketuanan kepada kehambaan. Ya. Sujud kita kepada Allah itu menggambarkan daripada kita ni manusia. Walaupun kita ni ada pangkat, kita ni ada darjat dan satu jabatan, kita ni ketua pengarah dan sebagainya, tetapi jadikanlah kita ini daripada ketuanan itu kepada kehambaan. Hambanya kita kepada Allah SWT. Allah tak memandang, Allah tak memandang apa yang ada pada diri kita ini di dunia, tapi Allah memandang kepada ketauhidan kita, sujudnya kita kepada Allah SWT. Kemudian daripada persaudaraan, menggabungkan hubungan persaudaraan. Ini yang berlaku dalam peristiwa hijrah, di mana daripada kekacauan kepada keamanan. Nabi mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansar, mempersaudarakan dua puak yang dulunya bertelagah sesama sendiri. Dulunya bertelagah sama dia, tapi melakukan persaudaraan. Sangat besar dia punya hubungan impak dia kepada masyarakat pada masa hari itu. Jadi kita hari ini janganlah kita suka memutuskan hubungan silaturahim. Jangan suka memutuskan hubungan. Tak suka kepada seseorang dalam konteks kerja, biarlah dalam konteks kerja, tapi di luar kerja itu lain. Ini kadang-kadang setengah daripada kita ni, setengah daripada kita minta maaf cakap, minta maaf tuan-tuan, setengah daripada kita ni bila dalam konteks kerja tak suka orang cakap, luar pun tak suka juga. Jadi seolahnya orang tu bersalah sepanjang masa kan. Sedangkan kalau kita nak melihat kesalahan orang tu, kita tengok tu apa kesalahan kita. Betul ke cara kita mengendalikan, betul ke cara kita melayani, fokus kepada pandangan kita sendiri. Betul ke cara kita tu? Kita tengok balik, muhasabah balik diri kita. Kemudian seterusnya keikhlasan, iaitu dari kemegahan kepada pengabdian kepada Allah SWT. Sebab tu saya sebut tadi, Allah tak memandang harta benda kita, Allah tak memandang darjat kita, Allah tak memandang semua itu. Yang Allah pandang abdinya kita kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir iaitu tauhid. Tauhid mengubah sikap mendewakan manusia kepada mendewakan Allah Azza wa Jalla. Hari ini pun masih ada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun perkara ini Nabi gambarkan pada zaman di Mekah dulu, tapi hari ini pun masih ada lagi perkara ini berlaku dalam masyarakat kita. Mendewakan manusia, mendewakan sikap manusia tanpa hilang fokus kepada bahawa manusia ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sikap baginda terhadap perubahan tuan-tuan, tidak pernah putus asa, tidak kecewa dengan kritikan musuh. Jadi kita ambillah apa yang sikap yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita hari ini. Tak pernah putus asa, tak kecewa dengan kritikan musuh. Maksud kat sini, tak pernah putus asa tu, halangan-halangan yang datang itu sebagai peluang bagi hidup kita hari ini, dan tidak kecewa dengan kritikan ini maknanya kita abaikanlah apa orang nak cakap-cakaplah. Abaikan orang nak cakap, cakaplah. Selagi apa yang kita buat itu betul dan tidak melanggar sama ada kalau dari segi konteks pekerjaan kita hari ini tak melanggar peraturan pekerjaan, ataupun dari yang paling penting iaitu tidak melanggar
syariat Allah SWT, tak melanggar hukum-hukum Islam. Tidak pernah putus asa dan tidak kecewa dengan kritikan musuh. Kemudian apa lagi? Sehingga baginda sanggup. Okey. Kemudian Nabi kata tidak ada hijrah, yang tadi kalau kita tengok sikit bab ini, sehingga Nabi sanggup berhijrah meninggalkan anak isteri, tanah air, harta benda, kaum keluarga kerana mahu melakukan perubahan. Fokus Nabi pada masa itu adalah untuk melakukan perubahan. Nabi tinggalkan anak, Nabi tinggalkan sahabat Sayyidina Ali, ramai lagi kawan-kawan Nabi tinggalkan, berhijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lari pada malam hari, berteduh di Gua Hira selama 3 hari. Kan? 3 hari duduk dalam Gua Hira. Allah bantu bagaimana Allah tak menampakkan musuh-musuh Nabi, yang Nabi duduk dalam Gua Hira bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apa dia lagi tuan-tuan? Tidak ada hijrah selepasku. Yang ini hadis Nabi dah sebutkan. Haddatsana, saya fokus kat sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma fathil Makkah la hijrata walakin jihadun wa niyatun wa izistunfirtum fanfiru. Telah bercerita kepada kami Adam bin Abi Ilyas, telah bercerita kepada kami Syaiban bin Mansur dari Mujahid Al-Tawus dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat ini hari pembebasan Makkah, tidak ada lagi hijrah, akan tetapi tetap ada adalah jihad dan niat. Maka bila kalian diperintahkan berangkat berperang, maka berangkatlah. Maka kat sini saya nak fokus kepada tidak adalah jihad, akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Jihad dan niat, perjuangan, pengorbanan kita hari ini, niat kita kepada perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan itu, yang hari ini yang kita ada. Maka kita terapkanlah dua perkara ini dalam hidup kita. Kerana apa? Inilah dua unsur yang Nabi sebutkan untuk melakukan perubahan daripada keadaan yang tidak elok kepada yang lebih elok. Perubahan adalah tuntutan hidup. Perubahan kita ni adalah tuntutan hidup. Tidak ada perubahan yang tidak memerlukan pengorbanan. Saya ulang balik tuan, tidak ada perubahan yang tidak memerlukan pengorbanan. Mana pengorbanan, perubahan yang kita lakukan sudah mesti akan ada pengorbanan. Setiap perubahan yang kita nak, setiap perubahan yang kita buat mesti ada pengorbanan. Berubah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik, berubah dari yang baik kepada yang lebih baik. Maka itu yang katakan daripada mazmumah kepada mahmudah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalannya, adakah kita ada pilihan? Adakah kita ada pilihan? Jadi saya tinggalkan persoalan ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan untuk memilih. Bila kita sebut adakah kita ada pilihan, jawapannya sudah pasti kita ada pilihan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan memilih jalan yang terbaik untuk melakukan perubahan, dan sudah pasti saya ingatkan jalan yang dipilih itu pasti akan ada pengorbanannya. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azlan di atas perkongsian yang sangat bermakna, perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi diharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil manfaat dan berkongsi ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, disampaikan kepada rakan-rakan yang tidak hadir pada hari ini. Kerana kesimpulan daripada tazkirah Ustaz, hijrah adalah pengorbanan, dan hijrah adalah pengorbanan yang membawa kepada perubahan. Jadi hijrah itu bukan sesuatu yang mudah, kerana dia memerlukan pengorbanan, pengorbanan perkara yang sangat-sangat kita sayang untuk berhijrah. Jadi sebarang persoalan jika ada, tuan-tuan boleh
isikan di ruang chat dan isi link kehadiran di chat box yang telah disediakan. Jadi saya buka persoalan jika ada daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya kira kalau tidak ada, tuan-tuan boleh selesaikan isi untuk link pendaftaran, dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi berkongsi tazkirah, berkongsi ilmu pada pagi ini. Terima kasih Ustaz. Jadi Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang, bulan September, program tazkirah bulan ini. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Wallahualam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Azlan.